Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan hujung minggu depan dengan saingan MotoGP kembali singgah ke litar antarabangsa Petronas Sepang SIC dari 10 hingga 12 November ini. Kehangatan dah mula terasa. Druman motosikal berkuasa besar membawa bersama barisan pelumba-pelumba berkelas dunia untuk berkampung di litar ikonik negara. Dan sebelum itu, kehangatan litar, kita hangatkan dulu acara berprestasi ini dengan menjemput kebernama hari ini Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif Shaf, dan kita tambah lagi bahang hari ini sebab hari ini kita juga ada damuk di studio, saudara Syarifuddin Azman, pelumba Moto3 negara yang beraksi untuk pasukan MT Helmets MSI. Baik, damuk, sebelum apa-apa kita pergi jauh, kita nak tahu dulu kenapa orang panggil damuk-damuk. Sebab sewaktu saya kecil, saya badan gempal dan orang kawan-kawan ayah saya panggil dak gemuk. So semua singkatkan jadilah damuk. So sebab itulah nama saya damuk. Damuk dak gemuk lah. Sekarang dah okey lah, steady lah. Okey, baik, macam mana damuk? Seminggu sebelum masuk ke gelanggang perlombaan, kondisi dari segi mungkin bebas kecederaan bagaimana? Sekarang ni memang saya ketatkan jadual saya pada minggu ini dan minggu hadapan. So hanya ada waktu seminggu dan saya membuat training, fitness dan segalanya. Dan saya perlu lebih kompetitif untuk perlumbaan saya di home race saya. So memang saya sangat tak sabar untuk beraksi di litar Sepang. Okey, baik, Syaf, MotoGP Malaysia 2023 edisi kedua pasca COVID-19, kita tahu bagaimana mencabarnya tahun lepas bila berdepan dengan pasca COVID-19 ni. Saya percaya kali ini MotoGP lebih baik. Apa dalam perancangan Syaf? Memang sangat mencabar. Berbanding dengan tahun lepas, kita ada lebih banyak masa tahun ini untuk kita memperhebatkan aktiviti-aktiviti serta persiapan untuk MotoGP pada tahun ini. Alhamdulillah, semua persiapan sedang dijalankan dan kita berharap agar mereka yang datang ke litar Sepang, antarabangsa Sepang nanti akan mendapat pengalaman yang lebih jauh baik berbanding dengan tahun lepas. Jadi dari segi aktivitinya, Dorna telah menyediakan satu aktiviti yang amat menarik bagi saya tahun ini, di mana pada hari Sabtu kita ada sprint race, Tissot Sprint Race, dan kita ada aktiviti lain termasuklah Hero Walk pada hari Sabtu dan hari Ahad. Kita ada Riders Fan Parade, di mana semua rider MotoGP akan dibawa sekeliling litar untuk berdepan dengan peminat, dan juga autograph session yang selanjutnya ada di litar terbesar Sepang. Jadi mungkin yang tahun ini kita buat yang terbaiklah untuk semua. Okey, saya rasa ada satu yang mencabarlah bila bercakap tentang program outdoor. Contoh, bila kita sekarang ni dalam musim hujan juga, petang-petang hujan, so bagi berdepan dengan situasi macam ni. Okey, kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang, sebelah petang sememangnya hujan akan turun, ya. Dan bila hujan turun di Malaysia ni agak lebat. Jadi kita berdoa keadaan cuaca mungkin lebih baiklah daripada tahun lepas. Dan kita harap semuanya berjalan lancar pada tahun ini, insyaAllah. Okey, Syaf, dari segi penonton, mungkin bayangkan sesuatu yang positif dari segi kehadiran dan sambutan peminat pada kali ini. Kita berharap semua yang datang ke litar antarabangsa Sepang ni dapat menyaksikan satu perlumbaan yang menarik. Semestinya setiap tahun kita akan menghidangkan satu aktiviti di mana semua peminat-peminat yang datang ke litar tu dapat melihat perlumbaan di Asia Talent Championship Sport Race, Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Di samping itu terdapat pelbagai lagi hidangan yang menarik yang kita akan janjikan kepada peminat-peminat yang datang, iaitu kita ada satu mall yang besar, kita panggil MotoGP Mega Carnival, di mana di situ lebih daripada 100
jenama akan mempromosikan barangan dan diskaun-diskaun yang menarik pada ketika itu. Jadi, Ini jualan lah. jualan. Mana kata barang apa tu? Ada melibatkan barang motosikal je ke atau macam mana? Dia bercampur. Ada barangan motosikal, ada barangan untuk mereka yang datang seperti jualan di booth Petronas, dan juga banyak lagi yang dapat disajikan. Baik Damok, bila bercakap tentang penonton, apa harapan Damok beraksi di halaman sendiri? Kita tak boleh bayangkan semasa perlumbaan tu sebab kita bukan pelumba kan. Bila dengar sorakan, reaksi Damok macam mana? Bila contoh macam tahun lepas saya pernah wildcard di Sepang dan saya melihat ramai sangat penonton yang hadir untuk support pelumba-pelumba Malaysia seperti saya, dan saya harap tahun ini lebih ramai lagi memberikan sokongan dan memberikan sokongan kepada pelumba-pelumba yang mereka minat dan datang ke Sepang support saya dan juga yang lain-lain. Damok, apa perbezaan perlumbaan kali ni kalau compare dengan last season? Tahun lepas saya hanya wildcard sahaja, dan tahun ini saya dapat beraksi full season, dan memang banyak pressure yang dapat dekat saya. So saya cuba adapt dengan pressure tu, dan banyak benda yang berbeza berbanding tahun lepas. So tahun ini lebih banyak mileage lagi di atas motor. So memang saya banyak bergerak ke negara-negara lain, so beza. So saya perlu lebih fokus untuk adapt benda ni. Damok, saya dapat tahu yang awak baru juga dapat anak, baru jadi bapa. So kehidupan tu ialah sebagai rider berubah 360 darjah. Macam mana Damok handle? Pada saya tak ada lah jauh sangat perubahan tu, sebab saya ada SIC dan juga ZK Racing yang aturkan saya punya jadual dan segalanya lah. So dekat situ saya perlu follow the flow that what dorang sediakan lah. So dekat situ saya perlu lebih fokus, walaupun tekanan yang ada dekat saya ni perlu memikirkan anak dan juga isteri di rumah. So saya perlu bercakap dengan mereka yang saya ada tanggungjawab yang lebih besar lagi untuk berada di sini. Macam dia orang isteri dan anak ikut ketika perlumbaan? Tidak, mereka duduk di rumah. Oh, kat Malaysia lah. Okey, Syaf, kita masih ternanti-nanti. Sebenarnya pengumuman slot wildcard memang dah confirm tak ada atau macam mana? Ada kejutan ke last minute, kita nak tahu juga. Untuk ini kita kena tunggu pengumuman dalam masa terdekat ni. InsyaAllah mungkin ada berita yang baik untuk wildcard ni. Okey, baik, kita kena akui ketiadaan nama besar tempatan dalam kelas utama seperti Hafiz Syahrin memberi kesan sedikit sebanyak. Sebelum ini dia ada komen Syaf lah bila nama-nama besar tak ada. Pada pendapat saya, ia ada sedikit memberi kesan bila ketiadaan nama-nama besar ni, tapi kita ada saudara Damok di sini yang akan menghangatkan lagi Litar Antarabangsa Sepang pada minggu ini. Dan juga dari segi secara umumnya, penonton-penonton yang datang ni bukan setakat menyokong nama-nama besar. Kita ada 4 talent dalam Asia Talent Cup. Kita ada Damok, dan mungkin insyaAllah nanti ada pengumuman untuk wildcard. Ya, jadi rata-rata mereka yang datang ni, mereka menyokong pemuda-pemuda, anak-anak muda seperti Damok semua untuk bertarung di MotoGP. Ya, jadi ini merupakan satu perkara yang baik yang kita telah lihat sejak kita masukkan Zulfahmi Khairuddin pada tahun 2009. Kita nampak ada peningkatan dari segi orang yang datang ke Litar Antarabangsa Sepang. Satu indikator yang bagus bagi mereka yang datang untuk menyokong anak-anak muda kita yang bertarung dalam MotoGP. Untuk keseluruhan perlumbaan MotoGP, apa expectation Syaf? Secara keseluruhannya saya berdoakan mereka lakukan yang terbaik dari segi race. Saya tahu Damok memang look forward untuk datang balik ke Litar Antarabangsa Sepang, home ground untuk kita, dan saya doakan Damok dan juga adik-adik kita di ATC membuat yang terbaik untuk kali ini.
kita tahu MotoGP seperti biasa mengumpulkan barisan-barisan pelumba terbaik dunia dan saya dengar juga ada tiket ramah kali ni. Inisiatif pertama kali SIC di bawah payung ramah. Ya, betul. Di bawah inisiatif kita dan juga Kementerian Belia dan Sukan, pada tahun ini kita menawarkan satu tiket yang eksklusif yang tidak pernah dibuat di luar daripada Malaysia, ya, iaitu tiket ramah. Di mana kita membuka area di K2 Hill Stand dengan nilai RM49.90 termasuk cukai untuk mereka yang tak dapat membeli tiket yang lebih mahal, ya. Jadi inisiatif ini kita telah bincang dengan pihak kementerian untuk membuka pintu mereka masuk ke litar antarabangsa Sepang, terutamanya pada masa kita ada acara antarabangsa seperti MotoGP. Mereka yang masuk ke area ini juga mempunyai akses kepada makanan-makanan menu rahmah yang kita akan sediakan, tapi ini asing daripada harga tiket. Jadi harga tiket tak termasuk sekali dengan menu rahmah. Saya nampak inisiatif ini bagus sebab ada peminat-peminat sukan pemotoran yang sebelum ni teringin nak ke litas, nak tengok race, tapi dengan harga ini sepatutnya sambutan yang baik lah kan. InsyaAllah itu yang kami harapkan. Jadi dengan lebih tiket yang lebih murah, kita dapat membuka pintu SIC ini sebab persepsi orang ramai terhadap litar antarabangsa Sepang ni adalah litar ni adalah untuk golongan yang elit, T20. Jadi dengan inisiatif seperti ini diharapkan persepsi itu akan berubah di masa yang akan datang. Baik, hari ni 4 November. Saya nak tahu progres penjualan tiket dan dah habis ke atau macam mana? Ya, Alhamdulillah tiket masih dijual di www.sepangcircuit.com secara atas talian. Dan juga penjualan tiket Alhamdulillah setakat ini kita jangkakan kita dah menjual lebih kurang dalam 80 ke 85% tiket. Tapi mereka yang masih belum membeli tiket bolehlah ke laman sawang kami ataupun bolehlah mengikuti kami di sosial media di mana pelbagai promosi yang dijalankan. Okey, Damok, kita sentuh sikit berkaitan dengan prestasi. Damok dilihat sedikit bergelut musim ini. Apa faktor atau kekurangan yang menjurus kepada prestasi Damok ketika ini? Pada saya banyak faktor-faktor yang saya perlu perbaiki dari segi diri saya, dan saya memang sangat bergelut pada tahun ini, memang sangat fight dengan pelumba-pelumba lain, dan saya perlu mencari jalan lain untuk saya dapat berada di step yang bagus lah untuk berada di fight di kedudukan point. Walaupun sesetengah race saya fight di kedudukan point, tetapi bukan rezeki saya lagi, tapi saya masih mencari lagi di manakah kelemahan saya, di mana yang perlu saya improve. So dekat situ saya banyak berbincang dengan tim saya macam mana, ke mana arah tuju saya perlu pergi. So dekat situ tim banyak memberi saya sedikit banyak info tentang ke mana saya perlu pergi. Dan saya gembira dengan prestasi saya pada race-race yang lepas. Saya ada buat good step dan berada di kedudukan fighting for go to ke Q2. So dekat situ agak bagus, tapi masih ada kekurangannya. Damok, berbaki 3 pusingan. Nak tahu juga apa perancangan Damok musim depan? Mungkin ada berita terbaru menjelang 2024 punya kempen? Saya masih keadaan tunggu lagi tentang pengembangan saya pada tahun hadapan. Saya serah semuanya kepada saya punya manager Zulfami, dan saya masih menunggu dan menanti titik-titik terakhir memberitahu saya ke mana arah tuju saya pada tahun hadapan.
Okey, berkaitan dengan perlumbaan Sabtu depan, Sepang antara Lita favourite untuk Damok? Yep, sudah tentu sebab Sepang ini adalah tempat di mana saya lahir dan dekat situ juga saya perlu tunjukkan prestasi yang terbaik kepada semua peminat sukan pemotoran. Sepatutnya memberi kelebihan, mungkin dari segi sokongan Sudah tentu memberi saya lebih semangat apabila semua penonton hadir untuk melihat saya beraksi dengan cemerlang di Lita sendiri. Baik Syaf, kita tahu penajaan antara cabaran macam Damok sendiri, antara cabaran dalam sukan permotoran MotoGP Malaysia, antara yang terkesan sebenarnya Syaf. Komen Syaf. Sejujurnya saya setuju dengan kenyataan itu. Memang sukan pemotoran amat sukar untuk mendapat penajaan. Jadi kami di Lita Antara Sepang sentiasa mencari ruang dan juga peluang untuk mendapatkan penajaan bagi pelumba-pelumba yang berada di bawah program talent development ni. Jadi pada ketika ini ia bukan satu perkara yang mudah bagi kami untuk mencari jawapan bagaimana kita perlu kehadapan berkenaan dengan penajaan ini. Buat ketika ini kita dah ada Petronas sebagai penaja di Lita Antara Sepang, dan kita tak boleh saja bergantung pada Petronas. Sesungguhnya sokongan dari pihak kerajaan dan juga swasta memainkan peranan yang amat penting bagi kita menerajui sukan pemotoran di Malaysia. Kita tahu antara isu penajaan adalah isu besar dalam dunia pemotoran. Adakah benda ni disebabkan oleh COVID-19 hari itu ataupun memang menjadi isu yang berlarutan untuk Malaysia sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat dari segi historical punya data, penajaan dalam sukan pemotoran ini bukanlah satu yang mudah. Memang betul COVID merupakan satu halangan yang merupakan satu speed bump kepada kita. Tapi jika dilihat historically memang agak sukar untuk sukan pemotoran ini mendapat penajaan dari pihak swasta. Kita amat terima kasih kepada pihak kerajaan dan selama ini telah menyokong pembangunan bakat di dalam sukan pemotoran, dan harapan saya semoga lebih ramai lagi pihak-pihak swasta selain daripada Petronas untuk datang ke hadapan untuk support rider-rider kita seperti Damok dan sebagainya. Damok sendiri, apa expectation race hujung minggu depan? Pada saya punya target untuk perlumbaan kali ini untuk berada di top 10 untuk fight. Kalau ada peluang saya untuk fight berada di atas podium, saya akan buat yang terbaik untuk hujung minggu hadapan. Damok sendiri suka perlumbaan bagaimana? Hujan tidak membantu atau macam mana? Kita bergantung. So kita sentiasa melihat keadaan cuaca. Kalau panas lebih baik, kalau hujan pun lebih baik. So dia antara 50-50. So kita perlu adapt lah dengan bagaimanapun condition, kita kena adapt. Dari segi jentera, bagaimana untuk berdepan dengan MotoGP Malaysia ni? Semuanya tim telah pun sediakan. So adalah plan-plan yang tim beritahu saya untuk membuat good step pada home race saya sendiri. Syaf, acara sampingan ada konsert ke atau macam mana di SSC? So far kita tak ada perancangan untuk tahun ni untuk konsert, tapi insyaAllah tahun depan kita akan tengok kan bagaimana kita boleh menambahkan lagi acara-acara sampingan seperti konsert dan sebagainya untuk kita memeriahkan lagi acara kita di Sepang. Okey, kita juga nak berkongsi keterujaan SIC sendiri berjenama baru Lita Antarabangsa Petronas Sepang. Tahniah atas kerjasama dengan Petronas baru-baru ini. Apa harapan Syaf dengan penajaan ini? Okay, terima kasih. Salah satu perkara yang saya amat mengalu-galukan seperti yang dikatakan sebelum ini, di mana penajaan daripada Petronas ni, kita harap dengan visi dan juga misi kita untuk kita naikkan lagi sukan pemotoran di Malaysia, dan juga dari segi inovasi dan juga apa lagi yang kita boleh lakukan untuk menaikkan Lita Antarabangsa Sepang Petronas ni.
ke taraf yang lebih baik, ya. Jadi kita ditubuhkan ataupun Lita Antarabangsa Sepang telah membuka pintu pada tahun 1999. Jadi kalau kiranya kita dah 24 tahun sekarang, ya. Dengan adanya Petronas ni, kita harap kita dapat berganding bahu dengan pihak Petronas untuk menaikkan lagi fasiliti-fasiliti kami di Lita Antarabangsa Sepang Petronas ni ke taraf yang lebih baik, ya, berbanding dengan lita-lita yang lain yang berada di dalam dunia. Harapan saya sesungguhnya lebih ramai lagi pihak-pihak swasta selain daripada Petronas untuk datang ke hadapan untuk support inisiatif kami di Sepang. Semoga kita dapat menaikkan lagi nama Malaysia di mata dunia. Saya percaya SIC sendiri dari segi untuk rol operasi itu memakan kos yang agak tinggi sebenarnya. Kalau tak ada tajaan-tajaan ni sudah pasti sukar untuk SIC. Alhamdulillah selama ini kita mendapat sokongan daripada pihak kerajaan dan juga kita sebenarnya independen sebagai satu syarikat di mana setiap penjualan tu dan setiap kos diambil kira. Jadi bagi kami dengan adanya Petronas ni, kita dapat satu lanjutan yang lebih bagus daripada pihak swasta, dan semestinya kita akan jaga nama baik Petronas. Baik, saya dengar kabar angin F1 akan kembali selepas penajaan Petronas ni. Saya dengar kabar, ialah kita nak minta pengesahan daripada saudara Syaf sendirilah. Masih kabar angin, jadi belum ada apa-apa lagi pengumuman yang kita dapat beritahu pada ketika ini. Jadi pada apa yang kita lihat sekarang, kita ada MotoGP sebagai satu event antarabangsa, dan juga kita ada event-event lain domestik seperti Malaysia Championship Series, Sepang 1000 Series yang mendapat sambutan yang amat bagus pada tahun ini. Jadi itulah fokus kami pada ketika ini. Jika ada berita berkenaan dengan F1 nanti, InsyaAllah kita akan beritahu di masa Tak menolak kemungkinan itu? Buat masa ini saya tak menolak, cumanya belum ada lagi ataupun berita yang kukuh berkenaan dengan ini. Bagi saya penajaan untuk Formula 1 ni amatlah mahal untuk kita pertimbangkan pada ketika ini, dan pihak kerajaan pun saya rasa fokus adalah terhadap rakyat, supaya kita mengurangkan beban rakyat di masa ini. Okey, Damok, sepatah dua kata, minggu depan ni kita nak ajak ramai-ramai turun bagi sokongan kat Damok ni. Okey, kepada semua peminat sukan pemotoran, jangan lupa hadir ke Lita Sepang pada hujung minggu hadapan. Yang mana belum dapatkan tiket, boleh dapatkan tiket sekarang di www.sepangcircuit.com. So kalau korang tak jumpa juga di mana untuk dapatkan tiket, korang boleh pergi ke social media Sepang Circuit di Instagram. So dekat situ ada pelbagai tiket. So jangan lepaskan peluang pada hujung minggu hadapan. So jangan lupa saksikan saya. Dengar tu, Damok perlukan sokongan anda. Syaf, kata-kata akhir lah sebelum kita tutup program. Harapan Syaf untuk penganjuran kali ini. Okey, seperti yang apa yang Damok katakan tadi, saya harap semua yang belum membeli tiket lagi cepat-cepatlah pergi ke laman seseorang kami ataupun follow kami di social media, dan juga pelbagai promosi menarik yang kita adakan. Semua informasi ini kita salurkan melalui social media kami. Kita ada competition untuk kita tawarkan 3 Yamaha R25 untuk cabutan bertuah, dan juga pelbagai aktiviti yang menarik yang akan diadakan pada minggu ini untuk kita menghangatkan lagi suasana di Lita Antarabangsa Sepang Petronas dengan hashtag Kasih Gegar. Kasih Gegar. Kasih Gegar. Tarikan paling menarik adalah sudah pasti barisan-barisan pelumba dunia akan berkumpul di SIC itu sendiri. Betul. Kita ada satu persaingan yang amat panas di MotoGP, di mana Pecco dan juga pelumba-pelumba lain masih lagi berebut tempat yang pertama di MotoGP. Dan juga harapan saya juga adalah untuk Damok dan juga adik-adik kita di ATC membuat yang terbaik, tunjukkan kepada dunia yang Malaysia mempunyai talent-talent yang berjiwa kental, ya. Dan akhir sekali kita hashtag
kasih gegar. Baik, itu saja masa yang kita ada kepada semua peminat sukan permotoran dua roda khususnya. Jangan lupa MotoGP Malaysia. Kunci tarikh ini 10 hingga 12 November. Baik, sama-sama kita dengarkan SIC akan kembali berderum membawa cabaran jago-jago permotoran dari serata dunia. Terima kasih kepada saudara Azhan Syafriman Hanif, bos SIC kita. InsyaAllah kita doakan kejayaan penganjuran kali ini. Syah, okey, baik, begitu juga Namo, terbaik untuk perlumbaan hujung minggu depan. Teruskan positif. Baik, saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.